Okey, baiklah, sekarang ni kita berada di pada muka surat 14, soalan nombor 5. Diberi kepada kita pola jujukan satu nombor seperti ini, 9, X negatif 5, negatif 12. Okey, dia minta pertama sekali kita dapatkan nilai X ni. Okey, apa yang perlu kita buat dalam soalan seperti ini? Kita mencari beza antara nombor yang berada bersebelahan. Nombor dengan nombor bersebelahan. Kalau kita lihat 9 dengan X ni, ini nombor, ini huruf. Susah bagi kita untuk dapatkan beza. X dengan 5, negatif 5 pun susah juga. So yang terbaik sekali adalah antara negatif 5 dengan negatif 12. So ramai pelajar yang confuse keadaan negatif 5 dengan negatif 12. Untuk peringkat permulaan ni, saya akan lukiskan negatif 5 dengan negatif 12. Buat gambaran supaya kamu nampak dengan lebih jelas. Negatif 5 dengan negatif 12, kita buat garis nombor. Negatif 5 turun ke bawah, negatif 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Okey, ini keadaan dia. Kalau ke atas ni, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan ke atas. Okey, contoh macam ni 0, 1, 2. Kalau ke bawah, negatif 2, negatif 3. Kalau ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke bawah, sama juga pengiraan dia, tapi dia ada negatif. Okay, itu kamu kena tahulah, kena mahirlah. Sememangnya kamu dah tahu benda tu. Okay, seterusnya kita lihat kedudukan negatif 5 dan negatif 12. Siapa lebih besar? Antara negatif 5 dengan negatif 12, tengok siapa yang berada di atas. Negatif 5 lebih besar daripada negatif 12. So kalau kita lihat di sini, negatif 5 ni, okay, kalau nak banding dengan negatif 12, negatif 5 lebih besar. So kita lukis besar sikit lah, bagi nampak gambaran lah. Ni negatif 5 besar ni, negatif 12 kecil sikit. X ni sepatutnya lebih besar, 9 lagi besar. Ni keadaan dia. Jadi pola nombor ni adalah daripada nombor yang besar jadi semakin kecil, jadi semakin kecil, jadi semakin kecil. Biasanya tolak atau bahagilah kalau semakin kecil ni. Okey, baik. Seterusnya kita tengok perbezaan antara negatif 5 dengan negatif 12. Negatif 5 nak jadi negatif 12 ni, dia kena turun ke naik? Mesti dah turun. Turun adalah tolak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tolak 7. Dia kena turun 7. So secara mathematicsnya, negatif 5 tolak 7. Negatif 5 tolak 7, jawapan dia negatif 12. So apa yang berlaku tadi adalah daripada sini nak ke sini, daripada negatif 5 nak pergi kepada negatif 12, kena tolak 7. Tolak 7. Dan dalam tajuk ini dia seragam Kalau sini tolak 7, daripada sini nak ke sini pun kena tolak 7. Daripada sini nak ke sini pun kena tolak 7. Nampak? Sama seragam. Jadi 9 tolak 7 sama dengan 2. Kita tengok logik tak? 2 tolak 7, tekan kalkulator kita. 2 tolak 7 dapat negatif 5. Negatif 5 tolak 7, negatif 5 tolak 7, negatif 12. So kita dah dapat jawapan yang pertama, iaitu X sama dengan 2. So kita dah dapat markah yang pertama untuk soalan ini. Sekarang ni kita lihat pula soalan B. Dalam konteks tu dia kata apa? Nyatakan pola jujukan menggunakan nombor. Menggunakan nombor Kalau menggunakan nombor, ayat standard dia macam mana? Nombor Nombor. Kita tulis macam ni je. Pola ialah, kita tengok di sini apa yang berlaku. Tolak 7 kan? Tolak 7. Selesai. Okey, senang Kemudian yang kedua kat sini adalah dia minta kita nyatakan dalam bentuk perkataan. Okey, perkataan macam mana? Perkataan macam ni, ayat standard dia untuk semua soalan. Satu ruang kosong di sini. Lepas tu kita tulis nombor sebelumnya. Sebelumnya
Sebelumnya, okay, padam sikit, kita perlukan ruang. Sebelumnya dengan ada ruang kosong. Standard. Apa nak isi nombor di depan ni? Depan ni kita isikan apa aktiviti yang kita buat. Sama ada menambah, menolak, membahagi atau mendarab. So kita lihat di sini, apa yang kita buat adalah menolak. Menolak nombor sebelumnya. Kalau kamu berada di sini, nombor sebelumnya adalah 9. Menolak nombor sebelumnya dengan, kita tolak berapa? Dengan 7. Tak perlu negatif lagi sebab dah ada perkataan menolak. Boleh faham Ada 2 ruang kosong. Ayat ni standard. Depan ni kita tulis aktiviti kita. Ada 4 perkara. Tolak, tambah, darab, bahagi. Dan hujung ni berapa nilai yang kita tolak tadi. Kalau dalam huruf tadi, susunan nombor tadi, kita tolak dia sebanyak 7 kali. Dia selesai. Dan yang ketiga, ungkapan algebra. Yang ni panjang sedikit, tak ada masalah. Kita boleh tunjukkan macam mana nak selesaikan menggunakan ungkapan algebra. Mudah saja, tengok betul-betul. Pertama sekali, susunan nombor ni kita tulis secara menegak. 9, 2, negatif 5, negatif 12. Okey, seterusnya kita tinggalkan ruang kosong di hadapan. Ingat step ni kalau boleh kamu cubalah beberapa soalan. Bila kamu buat dengan sungguh-sungguh, insya-Allah kamu akan dapat jawab. Okey. Tegakkan nombor, ruang kosong. Seterusnya kita tulis apa aktiviti kita di sini. Yang kita buat ni adalah tolak 7. Gantung pada soalan Kalau kat sini tambahlah. Tambah 2 ke, tambah 5 ke dan sebagainya. Tolak 7 kita follow je, sama juga. Tolak 7. Lepas tu kita buka kurungan. Step sama untuk semua soalan. Okay, dapat di situ. Ulang balik. Tegakkan nombor. Ruang kosong. Tolak 7 ni bergantung pada soalan. Dan kita buka kurungan. Boleh Okey, seterusnya. Kamu guna pen biasalah. Ni nak tunjuk je, nak bagi nampak kan. Apa ni? Biru, hitam dan sebagainya. Okay, dalam kurungan ni kita mula dengan kosong. 1, 2, 3. Semua soalan lain pun sama juga macam tu. 0, 1, 2, 3. Lepas tu, apa nombor yang kita nak isi kat sini? Kita isi dengan nombor yang pertama, 9. Sini 9, 9, 9. Cuba kita semak. 9 tolak 0. 7 darab 0, 0 kan? 9 tolak 0 sama dengan 9. 9 tolak 7, jawapan dia 2. 9 tolak 14, negatif 5. 9 tolak 21, negatif 12. Okey, kalau dah betul, kita buat kesimpulan dia. Inilah jawapan dia, kesimpulan tu. Bila buat kesimpulan dia, yang ni kita tak ambil kita abaikan. Ingat, yang ni kita tak ambil. Yang ni kita lihat 9, 9, 9, 9, 9, dia jadi 9. Kita ambil yang sama je. Tolak. 7, 7, 7, 7, 7, 7. 0, 1, 2, 3, kita nak ambil yang mana satu? 0 ke, 1 ke, 2 ke, 3? Kalau kita ambil 0, tak adil lah. So, untuk jadi adil, kita wakilkan ke semua nombor ini dengan satu huruf, iaitu N. Biasa kita pakai N lah. Lepas tu orang tanya, N ni berapa? N berapa ya? N sama ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tulis balik 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. So ni jawapan akhir dia ni. Ni. Dalam bentuk ungkapan algebra. Kita nyatakan pola ni dalam bentuk ungkapan algebra. Itu saja kaedah atau cara nak jawab soalan seperti ini. Diharapkan pelajar buat ulang kaji, fahamkan betul-betul dan cuba jawab beberapa soalan seperti ini.